war-warkan sebentar tadi, kita kembali pada waktu ini untuk kita meneruskan untuk segmen yang pertama dalam slot aspirasi untuk hari ini, dan insyaAllah bersama dengan tetamu kita untuk program ataupun segmen Tahsinul Ibadah, dan insyaAllah bersama dengan yang bahagia Ustaz Ahmad Lutfi Muharram untuk topik kita hari ini berkenaan dengan soal jawab. Dan sebelum tu mungkin nak wawarkan dulu pada para pendengar kita berkenaan dengan topik hari ini. Anda boleh WhatsApp terus soalan anda kepada kami di 0112900404. Jadi itu ucapkan selamat datang pada tamu kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sihat ya Ustaz? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustaz bersama kita. Macam mana dengan PKP ni berada di rumah Ustaz? InsyaAllah. Jadi aktivitinya agak terhad ya Ustaz ya? Okey, terima kasih Ustaz bersama kita hari ini untuk topik kita soal jawab. Dan para pendengar jangan lupa untuk hantarkan soalan anda apa saja berkaitan dengan persoalan yang anda nak bertanyakan kepada yang bahagia Ustaz di talian WhatsApp kami 0112900404. Jadi Ustaz mungkin nak mulakan dengan mukadimah dahulu untuk program kita hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ bertugas. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam ada dua keadaan dalam kehidupannya. Ada keadaan yang dia bersama dengan orang lain, dan ada keadaan yang dia bersendirian. Keadaan apabila kita bersama dengan orang lain itu dipanggil sebagai jalwah ataupun ikhtilaf, bersama dengan orang lain. Dan apabila kita bersendirian, ia dipanggil khalwah, kita bersendirian. Sama ada kita berkhalwah, iaitu kita bersendirian, tidak bercampur dengan orang lain, ataupun kita bercampur dengan orang lain, dalam dua-dua keadaan itu ada perintah Allah, ada syariatnya. Apabila kita bersama dengan orang lain, maka kita mengamalkan akhlak yang mulia, berbudi, bersantun. Apabila kita bersendirian juga ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di dalam apa jua keadaan yang kita berada, sekiranya kita mentaati perintah Allah, maka kita akan berjaya. Sama ada kita bersendirian, kita bercampur, orang yang berjaya ialah orang yang mentaati perintah Allah. Sama ada dia bersendirian, dia mentaati perintah Allah. Contohnya dalam zaman ataupun waktu PKP ini, ada perintah Allah. Ada orang dia duduk seorang-seorang saja, dia tak ada teman. Mungkin ada orang yang mana bersama dengan anak dan isteri sahaja. Maka di situ ada perintah Allah dalam dia bermuamalat dengan anaknya, dengan isterinya, ataupun ketika dia berada di rumah, di bilik seorang diri. Kalau dia mentaati perintah Allah, maka dia akan berjaya. Sebab itu tidak usahlah kita runsing, tidak usahlah kita bersedih, kerana orang yang beriman kepada Allah dalam semua keadaan dia berjaya, insya-Allah. Insya-Allah. Kalau yang terpaksa pergi bekerja di konti pun, apabila kita mentaati perintah Allah, maka kita berjaya. Yang tak bekerja kerana mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah ulil amri supaya mengurangkan pergerakan, maka dengan niat kita mentaati perintah ulil amri, maka kita juga akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Ustaz. Dan sebenarnya Ustaz, kita pun dah ada soalan ni Ustaz. Mungkin kita nak ambil dahulu sedikit soalan sebelum kita nak berhenti rehat Ustaz ya. Mungkin ada yang bertanya ni berkaitan dengan Ramadan dan sebagainya Ustaz. Boleh ya Ustaz ya?
Kita tengok ni, Makcik Milah dari Melaka, dia kata, boleh tak Ustaz, bila kita buat puasa sunat Syakban selepas 15 Syakban ni, boleh tak kita berus gigi dengan ubat gigi selepas azan subuh? Masalah berus gigi dengan ubat gigi, hukumnya tidak ada beza. Sama ada kita puasa sunat ataupun kita puasa wajib, hukumnya tidak berbeza. Iaitu kalau ditanya sebahagian ulama tentang hukum membersihkan gigi dengan ubat gigi ketika berpuasa, sebahagian ulama menjawab dengan jawapan tidak boleh secara mutlak. Sebenarnya dalam jawapan kepada masalah ini ada perincian, iaitu sekiranya air liur kita yang bercampur dengan ubat gigi tertelan, maka dasarnya ataupun poinnya, adakah ada termasuk sebahagian daripada air liur yang bercampur ubat gigi ke dalam rongga, iaitu melepasi rongga kerongkong dalam kita ataupun tidak. Kenapa sebahagian ulama menjawab secara mutlak tidak boleh? Kerana kebiasaannya. Apabila kita memberus gigi dengan cara biasa, maknanya pakai ubat yang banyak, air yang banyak, dia punya kuih banyak, kebiasaannya dia tertelan. Betul Ustaz. Daripada awal lagi dijawab tak boleh. Maka kalau Makcik Mila boleh memberus gigi dengan kadar yang paling minima dan berhati-hati, maka tak batal puasa. Itu sahaja jawapan bagi persoalan ini. Jadi yang penting kalau kita dah bercampur tu, dia macam kita makan lah Ustaz kan? Dah jadi macam kita makan. Okey, seterusnya dari Nurhayati Ismail dari Melaka. Ya, dia ada dua soalan ni Ustaz. Mungkin kita raikan dua-dua ni. Dia kata yang pertamanya, solat sunat witir pada rakaat terakhir untuk bulan selain bulan Ramadan perlu buat kunut ataupun tidak Ustaz? Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i ada dua pandangan tentang berkunut di dalam witir. Satu pandangan, kunut dalam witir ini hanya dibuat di dalam bulan Ramadan selepas setengah yang pertama. Seperti mana semua maklum. Yang kita selalu buat, selepas sembahyang tarawih, kita sembahyang witir, bermula malam ke-16, witir akan bersama dengan kunut. Pandangan yang kedua, bacaan kunut di dalam sembahyang witir dibuat sepanjang tahun. Dan itulah mazhab Hanafi. Maka antara dua pandangan ini, pandangan yang lebih muktamadnya, bacaan kunut di dalam witir hanya ada di dalam bulan Ramadan bermula daripada malam ke-16. Selain daripada itu, tidak ada kunut di dalam witir. Dan soalan keduanya Ustaz, macam mana keadaan kami yang tinggal di Jepun selama 3 tahun? Bilangan Muslim tidak sampai 40 orang. Tapi ada Ustaz berpendapat kami perlu menunaikan solat Jumaat juga. Kalau tidak, selama 3 tahunlah kami tak solat Jumaat. Macam mana Ustaz? Solat Jumaat di dalam mazhab Syafi'i ada syarat-syarat yang tertentu. Antara syaratnya bilangan. Bilangan 40. Dan bilangan 40 orang itu pula syaratnya mesti orang yang mustautin. Kalau pelajar ataupun pekerja di Jepun, mereka bukanlah dari kalangan orang yang mustautin, sudah pasti. Mereka akan pulang satu ketika nanti. Kalau berdasarkan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka tidak ada Jumaat bagi mereka walaupun bertahun-tahun lamanya. Namun persoalan seperti ini biasa diajukan kepada para mufti melihat kepada masa yang lama mereka berada di sana. Maka untuk pelajar di sana ataupun pekerja-pekerja di sana, sebab saya pun biasa menerima soalan daripada para pelajar daripada Jepun, maka di sana mereka bercampur dengan orang-orang daripada Pakistan, Bangladesh, yang mereka ini mengamalkan mazhab Hanafi. Maka di sana memang dilakukan sembahyang Jumaat kerana di dalam mazhab Hanafi tidak memerlukan syarat yang saya sebutkan tadi, iaitu syarat mustautin, syarat 40. Maka
boleh sahaja pelajar di sana bertaklid. Dia ada dua cara. Pertama, mereka sembahyang Jumaat dengan bertaklid mazhab Hanafi. Yang tidak mensyaratkan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Ataupun cara yang kedua, mereka sembahyang Jumaat. Selepas sembahyang Jumaat, mereka melakukan sembahyang Zuhur sebagai ihtiyat. Maknanya buat dua-dua. Sembahyang Jumaat disusuli dengan sembahyang Zuhur. Ini kalau mereka tidak mahu bertaklid dengan mazhab Hanafi. Adapun sekiranya mereka melakukan dengan kaedah yang pertama, maka tidak perlu diulang sembahyang Zuhur. Ya, dah cukup bagi Ustaz ya. Baik Ustaz, kita akan berehat seketika Ustaz, dan sebenarnya banyak lagi soalan kita akan raikan selepas ini, dan juga para pendengar anda jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan kembali sebentar lagi bersama dengan yang bagi Ustaz untuk tahsinul ibadah, dan pastikan terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Lembah Kelang 91.5 FM. Kembali bersama untuk segmen Tahsinul Ibadah, dan masih lagi bersama dengan tetamu kita pada waktu ini bersama dengan yang bahagia Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dengan topik kita soal jawab, dan kita masih lagi bersama dengan beliau. Kita kembali pada waktu ini Ustaz ya, untuk sesi yang kedua pula berkenaan dengan soal jawab ni, dan kita akan teruskan untuk jawab soalan yang seterusnya Ustaz ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita ada satu lagi soalan ni dari WhatsApp kita. Katanya, selama ni sudah bertahun-tahun bila berpuasa Ramadan, berbuka bila dengar azan di radio sahaja, sebab azan di masjid tempat saya lambat sikit. Jadi macam mana tu Ustaz? Sah tak puasa saya? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Thumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian hendaklah kamu sempurnakan puasa sehingga malam. Apa maksudnya? Maksudnya tempoh berpuasa adalah daripada pagi sehingga malam. Malam, bilakah bermulanya malam? Malam bermula dengan tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari juga adalah tanda masuknya waktu maghrib. Maka untuk kita boleh berbuka puasa ialah apa dia? Apabila masuk waktu maghrib, bukan apabila azan. Kerana mungkin sahaja Bilal azan lewat daripada waktu yang sebenar. Yang pentingnya kita pasti waktu dah masuk. Itu yang penting. Sebab itu saya menyarankan untuk kita tidak semata-mata bergantung kepada suara muazzin. Kita juga perlu melakukan double check. Double check maksudnya kita pastikan takwim hari ini, kemudian kita pastikan jam kita betul. Cuma kalau azan di radio ni biasanya tepatlah. Biasanya betul, sebab dia setting betul-betul berdasarkan masa. Adapun di masjid ada kemungkinan lewat. Jadi kalau kita memang pasti kita berbuka puasa dalam keadaan waktu dah masuk, maka kita boleh berbuka puasa tanpa perlu menunggu azan. Yang pentingnya pasti. Yang pentingnya double check. Okey? Begitu. Ya, tapi biasanya kalau macam Ustaz sebut tadi dah, azan tu dah tepat, tapi jam kita sama ada betul atau betul ya. Jadi Ustaz, tapi pastikan radio itu radio tempat kita lah. Ya. Kalau dia dengar radio IKIM tapi dia tinggal dekat Sarawak, tak boleh lah. Kesianlah tu. Ataupun dia tinggal di tempat yang lebih lewat daripada Kuala Lumpur waktu maghribnya. Maka di situ perlu berhati-hati. Sebab biasanya radio ataupun televisyen ni kita siarkan azan di Kuala Lumpur ya. Jadi Ustaz, seterusnya dari Rosli Ahmad, ini berkaitan dengan kita dah PKP ni, dah berada di rumah ni, memang semua aktiviti kita dari rumah ya Ustaz ya. Jadi dia tanya macam mana cara kita nak solat tarawih secara bersendirian atau di rumah. Perlukah kita sudahi dengan witir ataupun macam mana? Sembahyang tarawih boleh dilakukan secara bersendirian ataupun berjemaah. Di rumah ataupun di masjid. Kalau tidak ada tempoh PKP ini pun boleh dilakukan di rumah. Namun
Kalau yang dikhawatirinya kalau buat di rumah pada waktu-waktu yang lain, alamatnya tak adalah tarawih. Betul, Ustaz. Maka sebaiknya datang ke masjid nak ambil semangat. Nak ambil semangat, nak ambil jemaah daripada sahabat-sahabat yang datang. Ya. Okey. Sembahyang tarawih ini afdalnya memang dikerjakan secara berjemaah. Tapi kalau kita tak mampu untuk buat berjemaah kerana kita bersendirian ataupun anak kita masih kecil, isteri kita pun tak boleh sembahyang, mungkin kita terpaksa sembahyang bersendirian. Maka soalannya, adakah habis sembahyang tarawih kita akan susuli dengan witir? Jawapannya seperti berikut. Sekiranya seseorang itu berniat untuk bangun sembahyang tahajud. Biasanya bulan Ramadan ini kita ada kesempatan. Sebab kita bangun makan sahur. Selepas makan sahur, kita ambil kesempatan untuk sembahyang tahajud misalnya. Ataupun sebelum sahur kita dah selesaikan. Maka sekiranya seseorang itu akan sembahyang tahajud, maka disunatkan dilewatkan witir itu selepas bangun tidur. Supaya dia menjadikan sembahyang witir sebagai sembahyang yang terakhir pada malam tersebut. Kalau dia memang ada niat akan sembahyang tahajud berdasarkan sepotong hadis yang berbunyi ij'alu akhira salatikum minal laili al-witra. Hendaklah kamu menjadikan sembahyang yang paling akhir kamu lakukan pada waktu malam adalah sembahyang witir. Dan satu lagi soalan ni Ustaz, dari Ummi Hajah Azizah. Kalau kita baca Al-Quran Ustaz, ada yang ada makna tu, maksudnya baca Quran dengan tafsirnya sekali ya. Boleh ke kita sambil berbaring baca macam baca buku tu Ustaz? Setiap sesuatu itu ada adabnya. Ada adab. Contohnya, kita berurusan dengan manusia. Ada manusia yang kita berurusan dengan lebih beradab. Contohnya ibu bapa kita. Contohnya guru kita. Contohnya orang yang lebih tua. Contohnya pemimpin kita. Mungkin raja dan sultan. Kan kita beza-bezakan antara satu orang dengan orang yang lain mengikut darjat dan kedudukannya. Begitulah juga, bukan sahaja manusia, ada cara bermuamalat dan interaksi yang berbeza-beza. Adab yang berbeza-beza diaplikasikan. Begitu juga kita perlu melakukan adab yang berbeza-beza pada benda. Pada benda. Pada apa dia? Pada kitab contohnya. Ulama menyatakan, contoh, saya bagi contoh. Bila kita nak susun kitab, kita letak Quran paling tinggi. Kemudian selepas itu letak terjemahan. Kemudian barulah kita letak hadis. Nampak tak? Di situ pun diajar cara nak susun buku. Supaya yang paling mulia diletak paling tinggi. Begitulah juga. Kalaulah cara kita baca terjemahan Quran sama macam kita baca surat khabar dan komik, maka sudah tentulah dia bertentangan dengan adab. Maka amalkan beradab. Bahkan walaupun sebenarnya kalau kita pegang terjemahan tu tanpa wuduk pun dibenarkan. Sunatnya kita memegangnya dengan ada wuduk, duduklah dengan keadaan yang sempurna, barulah terjemahan tersebut kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi nur daripada insya-Allah. Ya, dan kita pun rasa bila kita baca itu pun kita rasa lain Ustaz dia dengan keadaan kita beradab duduk ya. Bila beradab, menghadap kiblat, dia akan mempunyai nur yang berbeza berbanding kita tidak berjaga adab. Janganlah pula kita dah susun Quran dan sebagainya macam Ustaz sebut tadi ya, letak pula buku lain ataupun barang lain di atas Al-Quran ya. Okey, baik Ustaz. Seterusnya kita ada soalan dari Syakir dari Singapura. Dia ada dua soalan. Yang pertamanya, kalau kita buat solat qada untuk solat fardu yang pernah kita tinggalkan dulu, adakah sah solat tersebut kalau kita buat di waktu larangan solat? Contohnya kita buat selepas subuh. Ada 5 waktu yang kita diharamkan untuk sembahyang. Bukan sekadar haram, tetapi sembahyang menjadi
tidak sah. Okay? Seperti mana yang kita pernah belajar dahulu, iaitu selepas subuh, selepas matahari terbit sehingga naik sepergalahan, ketika waktu rembang matahari, selepas solat asar, dan ketika matahari kekuningan hampir senja sehingga tenggelamnya matahari. Yeah. Dan sekiranya kita solat, maka hukumnya tidak sah. Namun ada beberapa keadaan ataupun ada beberapa solat yang dikecualikan. Antaranya sembahyang qadha. Antara sembahyang yang dikecualikan sembahyang qadha. Maka sekiranya kita sembahyang qadha pada waktu-waktu tersebut, hukum sembahyang qadha kita adalah sah. Jadi dibolehkan, tak ada masalah, alhamdulillah. Dan Ustaz, yang keduanya dia kata, adakah perlu niat qadha tu dalam setiap solat fardu yang kita lakukan tu? Ulama berselisih pandangan, adakah ketika kita sembahyang tunai ataupun qadha, wajib kita niatkan qadha. Contohnya, saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai. Tunai itu. Adakah wajib diniatkan ataupun saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat qadha. Adakah wajib ataupun tidak diniatkan? Pendapat yang muktamadnya tidak diwajibkan. Namun disunatkanlah, afdalnya ada kita sertakan qadha kerana Allah Ta'ala. Sebab dia secara automatiknya memang itu qadha lah ya saya. Kaedahnya gini, ulama sebut, semua sembahyang yang kita buat bila dah habis waktu, sembahyang tu qadha. Tak perlu diniatkan. Okay, dari Facebook ni Ustaz, kita ada Facebook dari Johar Haji Khalid ni. Dia tanya, pernah dengar ceramah Ustaz? Ustaz tu memaklumkan sekiranya dalam bulan Syakban ni, kita hanya berpuasa 1 hari, mungkin pada 15 Syakban. Maka hari-hari yang lepas pada 15 hari bulan tu, tak digalakkan berpuasa dalam bulan Syakban. Mohon pencerahan. Antara waktu larangan puasa, ialah selepas ataupun apabila masuknya setengah kedua daripada bulan Syaban. Macam sekarang. Mula sahaja 16 Syaban sehingga rapat Ramadan, dilarang berpuasa. Berdasarkan sepotong hadis yang berbunyi, apabila bulan Syaban sampai kepada setengah, maka janganlah kamu berpuasa. Kecuali, dia ada kecuali. Antaranya puasa yang kita boleh buat dalam waktu seperti ini, puasa qadha. Ada tunggakan puasa qadha nak menghampiri Ramadan, kita nak selesaikan sebelum masuk Ramadan, boleh buat. Selepas 15 Sya'ban, puasa nazar boleh buat. Ataupun puasa Isnin Khamis yang kita memang, cara dia kita memang beradat untuk mengerjakannya. Memang adat dia puasa Isnin Khamis. Maka Isnin Khamis di dalam setengah kedua bulan Syaban dibenarkan. Dan ada satu lagi yang dibenarkan juga apabila dia sambung. Dia sambung puasa sebelum dengan selepas. Maksudnya, sebelum 16 Syaban dia telah puasa. Maka dia boleh puasa 16 Syaban dan seterusnya. Paling kurang, syarat dia, paling kurang 15 Syaban tu dia puasa. Kalau 15 Syaban dia puasa, dia boleh sambung 16, 17, 18. Tetapi kalau contohnya dia puasa 15, 16, 17. 18 dia tak puasa. 19 dia nak puasa balik, tak boleh. Dia kena sambung. Adapun soalan yang ditanyakan tadi, kalau seseorang itu hanya mengerjakan satu kali sahaja, maka tidak digalakkan ke makruh ke, tidak ada sebutan seperti itu. Sebenarnya ayat yang sebetulnya, apabila dia telah puasa paling kurang 15 Syaban, maka dia boleh puasa pada hari-hari yang berikutnya. Itu sebenarnya. Okey, baik Ustaz. Kita akan berehat sekali lagi Ustaz, dan insya-Allah kita akan teruskan untuk soal jawab ini selepas ini nanti, dan para pendengar teruskan bertanyakan soalan anda berkaitan dengan topik kita hari ini, soal jawab apa sahaja berkaitan dengan persoalan yang anda ada, boleh bertanyakan kepada kami, dan insya-Allah kita akan kembali selepas ini dalam segmen Tahsinul Ibadah di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Bermula 13 April 2020, luangkan masa anda semasa Perintah Kawalan Pergerakan Kini dengan mendengar program-program bermanfaat di Radio IKIM. Bersama kita bermunajat dan memohon doa kepada Allah Subhanahu Taala agar penularan wabak COVID-19 segera dibendung. Menerusi program IKIM Bermunajat My Care COVID-19 bersama para asatizah, antaranya Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, Ustaz Muhammad Rozi Rejab, Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, Ustaz Omar Abdul Aziz dan Ustaz Hazamin Intim setiap hari jam 9 malam. Bagi menyokong inisiatif My Care COVID-19, program Khas Dari Hati akan bersiaran setiap Isnin hingga Jumaat jam 10 malam bagi memberikan bimbingan kerohanian, nasihat perundangan dan pengurusan emosi kepada mereka yang terkesan dengan pelaksanaan PKP kini. Bersama Yang Amat Arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal dan Tuan Haji Ikram Husin dengan kendalian penyampai Faiz Haji Osman. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayo serta e-kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Selain daripada kita memahami bahawasanya hakikat diri ini ialah kita ini bukan kita punya. Dan kalau kita tak faham itu dan tidak maintain hakikat kehambaan itu dan hidupkan falsafah itu, dikhawatiri kita ni seseolah macam masuk zon kekafiran dan kesyirikan. Maknanya kita kata kita ni hamba Allah, tapi bagaimana kita tu hamba Allah kalau kita tidak menurut apa yang Allah perintah? Dan misalnya dalam surah Hud ayat 57, ini dalam konteks Nabi telah pun memberi pesanan kepada umatnya, tetapi dibelakangkan pesanan-pesanan itu. Nabi pun menyebut kalau kita degi juga, kita boleh diganti oleh Allah dengan umat lain. Sebab Allah itu dia tidak tersentuh dengan kelemahan kita. Dan sebenar-benarnya kita tidak akan dapat membahayakan pencipta kita itu, bahkan sebaliknya akan berlaku. Dan sesungguhnya Tuhan itu maha pemelihara setiap sesuatu. God is the protector. Allah itu Al-Hafiz. Jom jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi. Menerusi slot Warna Pagi dan Destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 17 Mac hingga 17 April 2020. Rebut peluang menangi barangan cenderahati eksklusif IKIM. 2 orang pemenang setiap hari. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama untuk slot aspirasi dan masih lagi kita teruskan untuk segmen Tahsinul Ibadah bersama dengan tamu kita yang bahagia Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dengan topik kita soal jawab. Jadi Ustaz, kita nak teruskan untuk soal jawab kita. Seterusnya kita ada soalan dari WhatsApp ni, dari katanya macam ni. Bagaimana kita menunaikan solat tarawih dalam keadaan istihadah? Adakah perlu dibersihkan dan tukar tuala wanita pada setiap permulaan solat tarawih ataupun sekali sahaja di awal solat yang pertama sehinggalah ke witir? Perempuan yang mengalami istihadah perlu menguruskan dirinya seperti yang maklum, iaitu dia perlu nukar tuala wanitanya, bersihkan, berwuduk. Adakah perkara ini perlu dilakukan setiap kali 2 rakaat sembahyang tarawih? Jawapannya tidak perlu, memadai dia uruskan dirinya seperti itu di permulaan rakaat tarawih dan boleh berkekalan sedemikian sehinggalah habis 20 rakaat. Okey, itu dia. Dan seterusnya dari Kamil Ahmad dari Kuala Lumpur, dia kata dia ada 2 soalan. Yang pertamanya, bolehkah niat puasa wajib iaitu qada itu berserta dengan puasa sunat, contohnya sunat hari Khamis? Adakah boleh menggabungkan antara puasa qada dan juga puasa sunat? Contohnya puasa qada digabungkan dengan puasa Isnin Khamis. Ya. Ataupun dengan puasa 6, ataupun puasa Arafah 9 Zulhijjah, ataupun puasa Ashura. Jawapannya boleh. Jawapannya apa? Boleh dan mendapat kedua-dua pahala. Maksudnya dia dapat pahala qada dengan pahala wajib,
dia mendapat pahala sunat daripada puasa Isnin, Khamis misalnya. Tapi niatnya tu niat puasa qada lah Ustaz ya? Dia niat dua-dua sekali. Sahaja aku puasa qada dan puasa Isnin misalnya. Okey, baik. Yang keduanya Ustaz, dia kata, boleh tak kalau kita tak jawab azan dalam TV ataupun radio tu? Ataupun kena jawab juga Ustaz? Macam mana Ustaz? Azan disunatkan untuk dijawab. Bahkan ada janji daripada Rasulullah, siapa yang dengar azan, menjawabnya dan mendoakan, membaca doa selepas azan, maka dia akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Wajabat syafaat, itu lafaznya, iaitu wajib dia mendapat syafaat daripada itu. Adakah tuntutan menjawab azan termasuk azan di radio dan azan di televisyen? Jawapannya tidak. Kecuali kalau azan di radio dan televisyen itu dibuat secara live. Sekiranya yang kebiasaannya azan di radio dan televisyen adalah rakaman, tidak disunatkan untuk jawab. Walaupun tidak disunatkan untuk jawab, tetapi memberi respect pada suara itu tetap perlu ada. Itu pasti. Bezalah, suara muzik lain, suara azan lain, suara baca Quran lain. Memberi respect tu kena ada. Tetapi ada pun sunat menjawab itu hanya tertakluk pada azan yang dilakukan oleh manusia. Bukan azan yang dilakukan oleh robot. Kena muazzin tu sendiri ya. Walaupun manusia yang azan. Bukan secara automation yang perlu secara langsung ya. Baik, Ustaz tadi Ustaz sebutkan waktu yang diharamkan solat itu waktu matahari tegak atas kepala tu. Ni ada yang tanya ni. Kiranya jam berapa tu Ustaz? Kalau tepat pukul 12 tengah hari ke ataupun pukul 1 ke, macam mana tu Ustaz? Dalam bahasa Arab, waktu rembang itu disebut sebagai al-istiwa. Itu dipanggil waktu tegak, waktu lurus. Sebenarnya waktu istiwa ni terlalu sebentar. Hanya lebih kurang 2 minit sahaja sebelum zuhur. Hanya apa? Lebih kurang 2 minit sahaja ataupun kurang lagi. Bahkan ataupun kurang lagi daripada sembahyang zuhur. Pada waktu itulah, kalau satu orang tu dia contohlah nak dekat sembahyang zuhur ni, dia nak sembahyang sunat, Allahu Akbar. Pada waktu itu kalau dia takbir, maka dia punya sembahyang pada ketika itu tidak sah. Sebenarnya waktunya terlalu singkat lah. Waktu rembang diharamkan sembahyang kecuali hari Jumaat. Pada hari Jumaat, pada waktu rembang tersebut, kalau kita mengerjakan sembahyang sunat, hukum sah. Ada pengecualian pada hari Jumaat. Okey, Ustaz. Ada soalan seterusnya dari Siti Khadijah ni, dia kata, kalau kita puasa qada hari ini katakanlah berterusan sampailah hari Isnin minggu depan, boleh tak Ustaz? Boleh. Itu antara puasa yang saya dah sebutkan tadi, dikecualikan, iaitu dibenarkan puasa qada selepas daripada 15 Syaban. Dia bukan sahaja boleh, bahkan wajib. Contohnya, dia memang ada tak puasa Ramadan lepas. Ni nak masuk dah Ramadan baru. Ada satu hukum dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, iaitu haram menangguhkan qada puasa sehingga masuk Ramadan baru. Jadi sekarang ni dia punya baki puasa, kita ada berapa hari lagi baki Ramadan? Seminggu je lagi, lebih kurang 8 hari lah Ustaz. 8 hari. Dia punya puasa berbaki 8 hari juga. Jadi dia punya waktu memang terlalu sempit. Kalau dia miss satu hari, memang menyebabkan sebahagian puasa terpaksa ditangguh selepas Syawal. Maka dia sebenarnya bukan kita kata boleh, bahkan dia wajib menyegerakan qadanya, memastikan sebelum masuk Ramadan yang akan datang. Maksudnya walaupun sampai hari terakhir sebelum 1 Ramadan Ustaz? Belum 1 Ramadan, sama ada 29 Syaban ataupun 30 Syaban, maka dia boleh mengerjakan. Dia wajib, macam Ustaz kata dia wajib untuk mengerjakan. Dan seterusnya Ustaz, ni ada dari WhatsApp juga.
Dia kata dia ada terbaca kitab lama berkenaan dengan potong kuku. Haruskah kita percaya ataupun kita abaikan saja? Contohnya potong kuku pada hari sekian-sekian, ada fadilatnya, ataupun potong kuku dari mana dahulu sampai ke hujung mana. Jadi perlu percaya tu ataupun tak perlu, Ustaz? Adakah perlu amalkan Ya. ataupun tak? Ada perkara yang perlu percaya, ada perkara perlu amalkan. Ya. Kalau perkara berkaitan dengan kelebihan, kita kata perlu percaya ataupun tidak. Kalau berkaitan dengan cara, maknanya perlu amal ataupun tidak. Begitu. Jadi, kaedah memotong kuku memang ada datang dalam hadis, tetapi hadis itu tidak terlalu sabit. Namun kaedah tersebut dinyatakan, bukan kita jauhi je, kita Arab pun ada sebenarnya. Kita jauhi tu ambil kita Arab lah. Yeah. Ke Al-Imam Al-Ghazali misalnya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebut tentang cara potong kuku. Dan Al-Imam An-Nawawi pun dalam kitab Al-Majmu' memberi komentar tentang cara potong kuku begitu. Jadi walaupun hadis-hadis tentang cara ataupun urutan potong kuku itu tidak terlalu boleh dijadikan sandaran, tetapi Imam Ghazali melihat begini, kan? Okey, kalau tidak ada cara yang khas yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka kita ada kaedah yang Nabi ajar, iaitu misalnya memulakan dengan kanan dalam buat perkara-perkara yang baik. Maka potong kuku ini buat perkara yang baik, maka mulakan dengan kanan. Contohnya. Kemudian nak mula dengan jari mana? Mulakan dengan jari telunjuk. Disudahi dengan ibu jari misalnya. Jadi kaedah ataupun cara urutan tersebut disebutkan oleh ulama. Al-Imam Al-Ghazali antara yang menyebutkannya dengan kaedah-kaedah yang mereka faham daripada syarak. Oleh kerana syarak tak sebut secara khusus, maka mereka berijtihad. Apakah cara yang paling sesuai dalam memotong kuku ataupun kok mana pun tak apa, sudah tentu ada adabnya berdasarkan kefahaman tentang tentang menganan yang disarankan, tentang di antara jari yang mana lebih mulia yang kita mulakan dahulu, maka keluarlah kaedah ataupun urutan memotong kuku yang disebutkan. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan secara musalsal. Musalsal ni maksudnya dia ada satu istilah hadis ni, musalsal. Iaitu setiap guru bila dia riwayatkan hadis itu, dia riwayatkan hadis dalam keadaan dia potong kuku. Potong. Sambil potong kuku. Maka ada hadis yang ulama riwayatkan, iaitu hadis potong kuku. Yang mana cara urutannya dengan cara yang tertentu. Maka jawapannya, ya, kita boleh mengamalkannya. Dan begitu juga ada pun tentang kelebihan ataupun saranan memotong kuku, misalnya hari Jumaat, iaitu memang perkara yang disunatkan untuk kita melakukannya. Ya. Dan sebenarnya Ustaz, kita pun dah sampai ke hujung Ustaz untuk waktu kita sangat terhad. Jadi mungkin Ustaz kita akan kembali minggu hadapan untuk kita sambung lagi Ustaz persoalan ini ya Ustaz ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk hari ini. Ini mungkin Ustaz nak berikan sedikit rumusan untuk perbincangan kita hari ini. Perbincangan kita hari ini umum berkaitan soal jawab. Cuma saya ingin terus memberi nasihat kepada semua rakyat Malaysia, pendengar IKIM khususnya, untuk kita bertabah dan bersabar. Anggaplah ini suatu ujian dan kita pegang satu janji daripada Allah dalam surah Al-Insyirah yang saya selalu ulang, dalam surah Al-Nashrah, iaitu di dalam setiap kesusahan ada dua kesenangan. Di dalam setiap satu kesusahan akan ada dua kesenangan. Maksudnya kesenangan itu akan berkali ganda berbanding kesusahan. InsyaAllah kita sabar, kita jaga lidah kita, kita jaga jari kita menaip dengan yang baik, yang baik-baik sahaja. InsyaAllah semua kepayahan yang kita hadapi ini akan berakhir dalam masa yang terdekat. InsyaAllah.
InsyaAllah. Kami juga doakan Ustaz supaya sentiasa sihat ya Ustaz dan juga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita kembali minggu hadapan Ustaz ya. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kepada anda yang banyak lagi soalan bertanyakan pada kami itu, insyaAllah kita akan bawakan pada minggu hadapan untuk topik kita. Dan apa pun, terima kasih pada anda dan insyaAllah kita akan teruskan bersama untuk aspirasi di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik.